Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Kita teruskan pelajaran kita untuk siri yang ke-6 ya, biologi tingkatan 4 daripada bidang pembelajaran ke-15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan dengan standard kandungan yang seterusnya. Hari ini pelajaran kita hari ini ada dua ya, standard kandungan iaitu 15.5 pembentukan kembar ya, pembentukan kembar dan juga isu yang berkaitan dengan sistem pembiakan manusia. Okey. Saya ulang ya, untuk standard ya kandungan kita hari ini ialah 15.5 pembentukan kembar dan satu lagi ialah ya 15.6 iaitu isu berkaitan dengan sistem pembiakan manusia. Okey, agak banyak ya tajuk untuk bab yang terakhir ini. Okey, boleh dah bersedia semua? Kita teruskan. Apakah standard pembelajaran kita hari ini? Yang pertama ialah memerihalkan proses pembentukan kembar iaitu kembar seiras dengan kembar tak seiras atau kembar tidak seiras pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kemudian yang kedua membanding dan membezakan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras. Dan yang ketiga ialah menghubung kaitkan pembahagian sel ya dengan pembentukan kembar siam. Dan ya standard pembelajaran ya yang seterusnya ialah menyatakan maksud kemandulan, yang kedua ialah berkomunikasi tentang punca kemandulan manusia. Okey, itu standard pembelajaran yang kita perlu kuasai untuk pelajaran kita kali ini. Okey, ya. Ada masalah ya, kita sabar ya. Okey. Tahukah anda bagaimanakah pembentukan kembar? Ya, kembar ini macam satu istimewa lah untuk pasangan suami isteri mendapat anak kembar. Dan kita pun tengok macam-macam ya kembar ini. Ada kembar yang sama, ada kembar yang tak sama. Okey, kita hari ini kita tengok kepada pembentukan kembar berlaku bagaimana. Okey, ya, pertamanya ialah ya, apakah yang dimaksudkan dengan anak kembar? Ya, anak kembar ini bermakna dua atau lebih bayi dilahirkan oleh seorang ibu pada satu kehamilan. Jangan pula ya, ada ya kawan-kawan yang dia ya kata kembar juga ni yang satu ni lahir awal tahun, yang ni akhir tahun sekolah sama. Kembar itu bukan kembar, itu ya itu bukan kembar. Sebab yang ini ya bayi yang dilahirkan dua atau lebih yang dilahirkan oleh seorang ibu pada satu kehamilan. Yang tu dua kehamilan. Bezakan ya. Okey. Terdapat dua jenis kembar ya, terdapat dua jenis kembar iaitu kembar seiras identical twin dan ya kembar tidak seiras atau fraternal twin. Okey, kita cuba perhatikan. Cantik ya si kembar ini. Yang ni kita tengok kembar seiras, apa yang kamu perhatikan? Okey ya, jantina ya seks yang sama-sama perempuan. Tapi kembar tak seiras, ada ya. Kau tengok situ, gambar foto tu, lelaki dengan kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan tu kembar. Tapi ada juga kembar ya, dia sama jantina dia, sama-sama perempuan tapi beza dari segi ya rupa paras dia, ciri dia. Kita nanti kita tengok ya lebih lanjut lagi mengenai bagaimana kembar seiras terbentuk dan bagaimana kembar tidak seiras terbentuk dengan mengaplikasikan ya pengetahuan yang dipelajari dalam siri yang kelima. Masih ingat lagi kan?
mengenai perkembangan embrio daripada peringkat zigot sehinggalah penempelan. Kita akan guna balik konsep atau pengetahuan di situ untuk pelajaran kita hari ini. Okey. Okey. Semua perhatikan di situ merupakan rajah ya yang menunjukkan perkembangan anak kembar seiras. Okey, saya rasa Umi rasakan dah boleh ni dah siap label, tapi saya rasa anak-anak semua boleh dah melabelkan mana dia sperma, mana dia ovum, morula kita dah belajar, placenta dah belajar, tali pusat, semua dah belajar. Okey, cuba kita perhatikan. Tadi kita tengok kembar seiras, ya, jantina sama, rupa sama. Kadang kita tak boleh nak kenal. Cuba perhatikan, ya, daripada proses persenyawaan lagi. Di sini, ya, cuba perhatikan persenyawaannya berlaku dengan adanya satu ovum, ya, satu ovum disenyawakan oleh satu sperma. Okey lah. Oleh satu sperma. Okey. Ya. Apabila berlaku persenyawaan, ya, membentuk zygot kan. Dan boleh ya, dan anak-anak mesti tahu kan, sperma ni dia ada nukleusnya. Dalam nukleus ada kromosom, maknanya dia ada bawa kandungan genetiknya. Ovum pun sama, dalam nukleus ada kromosom, ada bahan genetiknya. Sekarang dia dah membentuk zygot, ya. Membentuk zygot 23 kromosom tambah 23 kromosom bercantum jadi 46 kromosom. Sekarang bentuk zygot, ya, dan membahagi melalui proses mitosis berulang kali membentuk morula. Apa dia morula? Sekumpulan sel yang sama. Nampak tak, ya? Ya, morula ini berkembang membentuk dua fetus. Maknanya di sini telah berlaku proses, ya, dia membelah, ya, dia membahagi, split, membentuk dua fetus yang serupa. Okey, nampak kan? Lepas morula dia jadi blastocista, lepas tu menempel, seterusnya membentuk dua fetus. Dan cuba perhatikan, masing-masing, katalah ya, ini untuk fetus yang pertama, ni fetus yang kedua. Nampak tak? Yang ini ada tali pusatnya tersendiri. Yang ni pun ada tali pusatnya sendiri. Tetapi bagaimana dengan plasenta? Nampak kan? Plasenta dia yang ini dia berkongsi. Ya, plasenta berkongsi. Dua fetus ini berkongsi plasentanya. Jadi maknanya dia dapat nutrien pun yang sama. Okey, ya. Nampak tak? Jadi ada yang tanya, macam mana pula kalau kembar 5, 6? Itu menunjukkan ada 5 ovum disenyawakan oleh 5 sperma. Sperma kan banyak yang sampai di tiub fallopian. Jadilah kembar 5. Tapi untuk peringkat pembelajaran kita hanya belajar untuk 2, ya. Kembar 2 saja. Okey. Seterusnya, bagaimana pula pembentukan, ya, anak kembar tak seiras? Cuba perhatikan. Masih lagi, ya, sama, boleh mengenal dulu, ya. Okey, sperm, ovum, morula, placenta, tali pusat, fetus. Dah kenal semua. Okey, cuba perhatikan. Ada berapa ovum? Ya. Ada berapa ovum? Ya. Ya, kalau perhatikan di sini, ya, ovum, ya. Ovum ada 2. Ya, ovum ada 2 dan sperma pun ada 2. Macam yang tadilah, ya, saya cakap tadi, kalau untuk kembar, ya, kalau dapat kembar 5 tu maknanya ovum tu ada 5 dan sperma ada 5. Boleh, ya. Tu jadilah kembar yang tak sama. Kalaulah untuk kembar seiras tadi,
peringkat morula itu, ya, maaf ya, peringkat morula itu yang membahagi, ya, menjadi kalau kembar dua sama, okey, ya, ataupun bahagi jadi morula itu bahagi jadi 4, maka dapatlah kembar 4 yang seiras serupa. Macam ni bezanya sebabnya sperma itu sperma yang berbeza, ya, ovum yang berbeza. Kalau untuk kembar seiras tadi sperma dan ovum yang sama, tapi peringkat morula itu yang membahagi. Ya, kalau membahagi 2 dapat kembar 2, kalau membahagi 4 dapatlah kembar 4. Okey, ya, ini buat pembetulan di situ, ya, tadi. Okey. Ya, begitulah kadang-kadang kita tersasul juga, ya. Okey, kita teruskan. Okey. Sekarang ni, ya, apabila berlaku persenyawaan terhadap, ya, ovum tadi disenyawakan oleh sperma yang berbeza, maka dia membentuk morula. Bila bentuk morula, dia bentuk 2 morula. Ni morula, berbola sel, sekumpulan sel yang sama, dan masing-masing akan berkembang. Masing-masing akan berkembang. Cuba perhatikan. Ya, ni fetus yang pertama, ni fetus yang kedua, okey. Kemudian ni tali pusat untuk fetus yang pertama, ni tali pusat untuk fetus yang kedua, dan plasenta. Cuba perhatikan. Nampak kan plasenta ini berasingan. Ni plasenta untuk fetus yang pertama. Ni plasenta untuk fetus yang kedua. Jadi nampak tak? Kalau untuk anak kembar tidak seiras, dia tidak berkongsi plasenta. Masing-masing dengan plasentanya sendiri. Okey, boleh faham semua anak-anak? Dan kita perhati, cuba kita kaitkan balik tadi gambar foto yang cikgu bagi tadi, kan ada kanak-kanak, ada 2 kanak-kanak, lelaki 1, perempuan 1. Bermaknanya, ya, kandungan genetik dia beza sebab dia berasal dari sperm dan ovum yang berbeza dengan yang di atas tu. Okey, ya, boleh faham? Okey, kita teruskan. Bagaimana pula dengan pembentukan kembar siam? Kenapa ya dia beri nama kembar siam? Lepas ni. Okey, nah. Kembar siam ini adalah kembar seiras juga. Cumanya ia tidak berpisah sepenuhnya. Ya, tidak berpisah sepenuhnya semasa pembahagian satu embrionya. Masa peringkat morula atau embrio awal. Ya, pembahagian tidak lengkap. Yang tadi, ya, yang kita belajar kembar seiras tadi, morula itu membahagi splitnya completely. Okey, ya. Jadi kita perhatikan, ya, pada rajah. Ni, ya, sama dengan yang kembar seiras tadi, ya. Satu ovum disenyawakan oleh satu sperma. Kemudian, ya, membentuk zygote, membahagi sehingga membentuk embrio ataupun kita boleh kata morula, ya, iaitu peringkat awal embrio morula, ya. Kemudian embrio ini tidak terpisah dengan lengkap, tidak membahagi dengan lengkap. Maka, ya, dia akan melekatlah pada bahagian tertentu badan. Awak tengok di sini dia membahagi, okey. Membahagi di sini yang tidak lengkap itu. Ya, bila, ya, tidak dia membahagi tidak lengkap, tapi terus, ya, diikuti dengan proses pembezaan, pembentukan organ-organ. Maka dengan itu berlakulah pelekatan pada bahagian-bahagian tertentu badan. Inilah terbentuknya kembar siam, ya. Ni contohnya. Sekarang bila dia berkembang, ya, membentuk bahagian kepala yang ada otak apa semua, nampak kan
di sini telah melekat. Boleh perhatikan pada gambar di sebelah tu kan. Nampak ya, dua je ya, kaki, dua tangan, tapi kepala berdua, patut kepala satu je kan. Tu menunjukkan di sini dia bercantum. Ya, maknanya ya, bahagian ya tertentu itu melekat ya. Contoh pada raja tadi, bahagian kepala, bahagian dada, bahagian abdomen, mungkin ya bahagian punggung, dan juga ada yang berlaku berkongsi ya organ dalaman yang penting ya, seperti jantung, hati, otak dan organ pembiakan. Jadi ya, mereka ini adakah boleh dipisahkan? Kembar ini boleh dipisahkan secara pembedahan jika pelekatannya tidak rumit dan tidak berkongsi organ dalaman yang penting. Cuba tengok ya, kita perhatikan raja ini. Ni kembar ya, kembar yang bahagian abdomennya bercantum. Jadi nampak kan dia dua jantung di situ, tapi ada organ dalaman yang dia berkongsi. Jadi kalau yang melibatkan ini ya, organ yang penting, sukar untuk dibuat pemisahan. Okey ya, kita teruskan. Okey, ni satu gambar ya. Ini menunjukkan kedudukan ya, bagaimana embrio untuk kembar seiras dengan kembar tak seiras di dalam uterus ibu. Jadi boleh ya nak bezakan kedua-dua ini. Kita nak jawab soalan ni. Kadang-kadang dalam untuk soalan, kemungkinan stimulusnya diberikan rajah ini, gambar foto ini, kemungkinan diberikan gambar yang betul-betul untuk kembar, kanak-kanak kembar. Jadi berdasarkan rajah ini, cuba anak-anak ya kena pasti belah kiri itu kembar apa, belah kanan itu kembar apa. Boleh tak bezakan? Bagus ya. Kalau di sini kita nampak ya, kita nampak yang ni kembar, kita tengok sini dia berkongsi plasenta, maka ini adalah kembar seiras. Dan satu lagi yang kita boleh ya camkan berdasarkan rajah ini ialah, kita nampak di sini ada satu ovum ya, satu ovum dan satu sperma. Maknanya ya, dia asal daripada satu ovum dengan satu sperma, maka ini adalah kembar seiras. Kalau yang ini pula ya, kembar tak seiras, apa reasonnya? Okey, ada ni ya, dua plasenta berasingan dan ya ada dua ovum dan ada dua sperma. Maka ini adalah kembar tak seiras. Okey ya. Dan kita teruskan. Nak jawab soalan ni. Ya, anak-anak boleh dah ya mengenal pasti kembar. Okey, bandingkan kedua-dua kembar berikut. Ya. Jadi bila nak jawab soalan ini, dalam ya soalan tidak dinyatakan ya yang mana satu, raja yang pertama ke raja yang kedua kembar. Jadi dalam kita jawab soalan, kita nyatakan ya yang mana kembar seiras, yang mana kembar tak seiras. Okey, kita tengok ya, tadi dia minta bandingkan kan. Maknanya mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey, boleh tengok raja ya, tengok nota masing-masing, kita sama-sama jawab ya. Okey. Pertama, persamaan pertama, kedua-dua embrio itu terbentuk hasil dari terbentuk mestilah hasil daripada persenyawaan. Kedua-duanya melibatkan proses apa dalam perkembangan embrio? Betul ya, proses mitosis, iaitu pembahagian sel. Kedua-duanya berkembang dalam uterus. Itu sebabnya ya banyak kali ya cikgu ulang ya bahawa apabila soalan biologi dia bagi ya raja atau stimulus, pada stimulus itu ada jawapannya, ada panduan untuk awak jawab.
Okey, kedua-duanya mempunyai tali pusat. Kedua-dua sistem peredaran darahnya terpisah dari darah ibu. Kedua-dua fetus memerlukan apa? Kedua-dua fetus memerlukan apa dia tu? Okey, betul. Nah, plasenta untuk perkembangan. Okey, itu ialah persamaan. Apa perbezaannya? Ya, ada berapa ya perbezaannya? Satu, persenyawaan. Okey, sorry ya. Okey, kita teruskan ya. Okey. Ya, persenyawaan. Dari peringkat persenyawaan, ambil ya dari segi pembahagian embrio. Okey, kita terus jawab ya. Pertama, satu ovum disenyawakan oleh satu sperma membentuk satu zigot. Jadi kalau yang ni, dua ovum disenyawakan oleh dua sperma berasingan membentuk dua zigot. Okey, dari segi pembahagian embrio pula. Kalau yang untuk kembar ya yang tidak seiras, pembahagian embrio tidak berlaku ataupun morula tidak berlaku. Tapi kalau untuk kembar seiras, embrio atau morula membahagi menjadi dua. Kandungan genetik ya, kedua-dua kembar tidak mempunyai kandungan genetik yang sama, tapi yang ini kedua-dua kembar mempunyai kandungan genetik yang sama sebab asal dia daripada sperm dan ovum yang sama. Bilangan plasenta, yang ini kedua-dua kembar berkongsi satu plasenta, tapi yang ini tidak berkongsi. Masing-masing mempunyai plasenta dan tali pusat masing-masing. Kalau yang tu memang tali pusat ya, tali pusat masing-masing kan. Dua baby mesti dia ada dua pusat, masing-masing ada pusat kan. Okey, jantina. Kedua-dua jantina mempunyai jantina yang sama. Kalau untuk kembar tak seiras, ada ataupun berlainan, maknanya ya jantina yang sama, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, atau lelaki dengan perempuan seperti gambar foto tadi. Tapi kalau untuk untuk kembar seiras, kedua-duanya mempunyai jantina yang sama. Okey, dari segi ciri fizikal pula. Tadi kita dapat tengok kan. Kalau untuk yang tak seiras, dia tidak berkongsi. Kedua-dua kembar mempunyai ciri-ciri fizikal yang tidak berkongsi ciri-ciri fizikal yang sama. Yang ini berkongsi ciri fizikal yang sama. Maknanya kalau satu tu rambut kerinting, yang kawan ya, dan kembarnya pun rambut kerinting. Kalau yang ni rambut kerinting, yang seorang lagi mungkin rambut lurus. Tak sama. Begitu juga dengan perlakuan pun tidak sama. Okey, kita teruskan. Ada lagi ke ni? Tengok. Ni foto. Ni adalah antara ya gambar foto untuk kembar siam ya. Macam-macam ya, dia melekat kat bahagian-bahagian yang tertentu. Okey ya, kembar siam ya. Okey, kita teruskan. Ya, untuk ya standard pembelajaran kita yang kedua tadi, iaitu mengenai kemandulan. Okey, infertility. Jadi apa dia maksud kemandulan? Okeylah. Kemandulan ini berlaku apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk melahirkan anak. Okey, ini bermaksud bukan pada wanita saja tau. Ini maksud wanita tidak mampu hamil, ataupun ya lelaki atau pasangannya tidak mampu menyebabkan kehamilan pasangan. Jadi boleh ya untuk lelaki, boleh juga untuk perempuan. Maknanya sekiranya pasangan suami isteri tidak mendapat anak, biasanya doktor akan memeriksa kedua-duanya sekali, bukan wanita sahaja. Okey, kita tengok ya. Apa ya sebab-sebab kepada kemandulan ini?
Okey, pertama ya, atas sebab atau punca kemandulan bagi lelaki. Mana kita gunakan balik ya. Kita gunakan balik ya pengetahuan yang lepas. Ya kita kan dalam ya siri yang pertama cikgu dah ajar mengenai sistem pembiakan lelaki dan perempuan kan. Yang ini testis tidak boleh menghasilkan sperma. Ya kalau hasil pun bilangan sperma yang sedikit. Ya, kita dah belajar dalam satu ejakulasi boleh ya membebaskan ya berjuta ya sperma, nak sampai ke tube fallopian hanyalah 500. Ya, jadi maknanya kalau bilangan sperma itu adalah sedikit juga boleh menyebabkan kemandulan. Yang ketiga ialah mati pucuk. Dan yang keempat, sperma yang tidak sihat atau kualiti sperma yang rendah. Sperma abnormal. Misalnya ekornya pendek. Jadi kita dah tahu kan peranan ekor kepada sperma adalah untuk berenang ya sepanjang ya uterus ya ke tube fallopian untuk mensenyawakan ovum. Jadi bila ekor pendek tak sempat nak mensenyawakan ya ovum yang berada di tube fallopian. Okey. Yang kelima ya vas deferens atau duktus sperma yang tersumbat. Maka kita fahamkan vas deferens adalah menghubungkan antara ya epididymis kepada kelenjar prostat dan seterusnya kepada uretra. Jadi maknanya ya sperma tidak boleh dikeluarkan. Dan seterusnya ketidakseimbangan hormon iaitu hormon testosteron, ya FSH dan juga LH pada lelaki. Okey, seterusnya untuk wanita. Ya, punca kemandulan wanita, ni pun kita kena guna balik ya rajah sistem pembiakan bagi wanita ya tube fallopian yang tersumbat ya menyebabkan ya mungkin menyebabkan sperma tak boleh nak sampai kepada ovum ya. Jadi dan yang kedua ya ovari tidak berkeupayaan untuk menghasilkan oosit sekunder. Ya masih ingat lagi perkembangan ya oosit ya untuk perkembangan ovum ya terbentuknya oosit sekunder dan masa ovulasi oosit sekunder dibebaskan. Jadi di sini ya ovari tidak berupaya untuk menghasilkan oosit sekunder. Maknanya bila tak ada ni ya tak ada ini walaupun sperma ada pun takkan berlakulah persenyawaan. Okey, yang ketiga uterus abnormal. Kedudukan uterus tu ya bahagian cervixnya ya bukan betul-betul kat bawah. Jadi juga menghalang ya untuk sperma masuk. Okey, yang keempat ketumbuhan dalam uterus atau cyst ya, ketumbuhan dalam uterus mana dia menggagalkan proses penempelan. Yang kelima ketidakseimbangan hormon, itu hormon yang kita telah belajar kan hari itu, itu FSH, LH ya, yang hormon ya gonado hormon hormon perembes ya gonadotropin. Dan yang keenam kegagalan embrio menempel di dinding endometrium. Itulah antara ya punca kemandulan bagi pihak lelaki dan pihak wanita yang menyebabkan kemandulan tidak memperolehi anak. Okey, faham ke anak-anak? Dan Umi percaya ya untuk tajuk ini anak ada belajar masa menengah rendah. Okey, rasanya kita dah sampai ke penghujung ya pelajaran kita. Betul ke? Dah rumusan dah. Ya, pertama rumusan kita anak-anak, kita boleh ya harapnya ya boleh memerihalkan proses pembentukan kembar, membandingkan dan membezakan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras, menghubung kaitkan pembahagian sel dengan pembentukan kembar siam,
menyatakan maksud kemandulan dan berkomunikasi tentang punca kemandulan bagi manusia. Okey, kita berakhir pelajaran untuk siri yang ke-6, pesanan seperti biasa, pesanan daripada Umi. Ni tip belajar Bayu. Gunalah revisi berbalik. Apa dia revisi berbalik? Selalunya kita baca dan jawab soalan. Ada ramai murid yang mengadu bila baca Bayu ni ngantuk. Okey, kita buat revisi berbalik. Iaitu jawab soalan, dan jika sampai ketika ada soalan yang tak boleh jawab tu, okey, kita baca dan fahamkan. InsyaAllah dengan kaedah itu anda lebih mudah memahami dan mengingat fakta-fakta biologi yang anak-anak pelajari. Okey, sekian untuk hari ini. Umi mohon maaf jika ada silap. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.